Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sabri Abdul Malik. Menjaga akhlak, tidak mengejar kuasa dan kekayaan serta menegur secara berhemah perlu menjadi amalan seseorang pemimpin dalam menunaikan tanggungjawab kepada rakyat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana malam tadi, beliau berkata sesebuah tamadun perlu diperkukuh dengan adanya seorang pemimpin yang mempunyai nilai akhlak seumpama itu. Perdana Menteri berkata beliau telah meneliti dan menghadam pesanan ulama Syekh Profesor Dr. Yusri Rushdi Al-Hasani yang berpesan agar tamadun akan runtuh sekiranya seseorang pemimpin gelojoh kuasa, kejar kekayaan, terlibat rasuah dan berhasad dengki. Katanya konsep Malaysia Madani diperkenal bagi membina sebuah tamadun yang mempunyai nilai dan akhlak tinggi serta menitikberatkan aspek samarata dalam memimpin sesebuah negara dengan rakyat berbilang kaum. Semua agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dikerahkan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi sepanjang bulan Ramadan kelak. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, keterjaminan bekalan makanan di pasaran amat ditekankan agar tiada sebarang kekurangan berlaku. Pama dan rangkaiannya termasuklah kementerian kita tekankan soal penyediaan bahan-bahan ini dan kita harap ada kawalan harga oleh kementerian lain, tapi kita akan memang sekarang ini mengerahkan supaya tidak berlaku kekurangan bahan makanan. Patutnya bulan puasa kena kurang makan, tapi kenapa nak tambahkan bekalan makanan? Beliau terdahulu melasmikan Majlis Convocation Pertanian kali ke-11 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Sebelum ini, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salihuddin Ayub, memberi jaminan bekalan barang kawalan, khususnya ayam dan telur mencukupi bagi menampung permintaan tinggi menjelang Ramadan. Kadar Purata Kebolehpasaran Graduan Pertanian di Institut serta Pusat Latihan di bawah naungan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melebihi 70% dalam tempoh 5 tahun lalu. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peluang pekerjaan dalam bidang tersebut adalah luas dan semakin melebar kerana isu keterjaminan makanan serta pertanian adalah masalah global. Tak macam dululah pertanian yang dianggap satu kerja yang di tahap bawah. Sekarang sudah ke hadapan dan yang terlibat dalam berbagai bidang termasuk dalam tadi kita tengok penternakan misalnya, yang khusus ternakan itu. Kita harap mereka terus terlibat dalam penternakan kerana kita masih lagi mengimport 80% daging, kambing, lembu, apa-apa sajalah di Malaysia ini. Pada majlis convocation ini, 629 graduan menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang dan menerima scroll masing-masing. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Muhammad berkata, institut di bawah jabatan dan agensi KPKM sentiasa menyemak dan menambah baik kurikulum yang diguna pakai serta memperuntukkan sumber keuangan mencukupi untuk pembangunan infrastruktur dan kemudahan bagi pelaksanaan program latihan yang dirancang. Sementara itu, bidang penyelenggaraan jentera kecil pertanian akan mula diperkenal di Institut Latihan Mekanisasi dan Automasi Peladang di Panji, Kelantan dengan pengambilan pertama membabitkan 20 pelajar. Kerajaan akan menangani segera masalah beban berganda pemakanan tidak seimbang yang dihadapi 5.6 juta kanak-kanak prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah rendah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan itu dibuat supaya generasi negara ini mempunyai pembentukan fizikal yang seimbang. Kami membincangkan secara detail tentang beberapa langkah yang berkenaan, ya. Pembentukan fizikal ni bukan hanya tinggi dan cukup besarnya, terdapat masalah pembantutan, ya. Terdapat juga masalah kurang saiz, ya, dan berat, ya. Dan juga yang ada juga terdapat permasalahan obesity umpamanya, ya, di situ, ya. Jadi the next Malaysian generation, new generation of Malaysian, ya, mesti mengikut piawaian yang ditentukan oleh
bukan hanya WHO yang mengikut ukuran-ukuran tertentu, tetapi kita mesti mahu sebagai orang Asian keseluruhannya, sebenarnya pembentukan fizikal ini boleh dilakukan jika nutrition yang dilakukan dan diambil itu bersesuaian dengan piawaian yang ditentukan. Beliau terdahulu mempengerusikan Majlis Sosial Negara di bangunan Parlimen semalam. Antara cadangan yang telah diperhalusi bagi tujuan itu melibatkan inisiatif pengecualian cukai kepada pengusaha dan syarikat yang menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR bagi pembelian peralatan ukur berat dan tinggi bagi kegunaan taska dan sekolah. Selain mewujudkan polisi larangan penajaan oleh syarikat yang mengeluar mensasarkan makanan dan minuman yang tidak sihat di taska dan sekolah. Ketua Masyarakat perlu mengambil tahu status penduduk di kawasan masing-masing dalam usaha membantu kerajaan menyelesaikan masalah individu serta anak-anak tanpa kewarganegaraan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, isu dokumen pengenalan diri merupakan salah satu daripada 14 perkara yang diberikan fokus oleh kerajaan negeri. Sebab itulah kami di peringkat kerajaan cari jalan dekat ni nak bantu. Kerana kuasa mengeluarkan dokumen warga negara adalah kerajaan persekutuan. Tapi boleh kita beri dokumen sementara. Jadi tuan-tuan, sekolah pun nak buka. Saya harap anak-anak yang telah mendapat dokumen sementara ini dapat mengikuti darjah 1 dalam sekolah masing-masing. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Dokumen Sementara Individu Tanpa Kewarganegaraan Sarawak di Kuching. Tambahnya, dengan dokumen sementara itu, kerajaan negeri hanya dapat memberikan penyelesaian sementara bagi membolehkan pemegangnya menunggu permohonan dokumen kewarganegaraan mereka diluluskan di peringkat kerajaan persekutuan. Pasukan Keselamatan Negara sentiasa dalam keadaan siap siaga dan tidak pernah memandang ringan terhadap apapun ancaman keselamatan di Sabah, termasuk jenayah rentas sempadan. Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Muhammad Ruzelmi Ahmad Fahimi berkata, pasukan keselamatan sentiasa berada dalam keadaan mengatur gerak bagi memastikan negeri itu sentiasa selamat. TLDM sentiasa mengambil maklum berhubung isu tuntutan kumpulan Sulu dan kerap melakukan kerjasama jaringan perisikan dengan semua agensi keselamatan terlibat di Eskom. Kita masih lagi kita tidak boleh memandang ringan sebarang ancaman, sebarang ancaman dalam bentuk apa juga ancaman yang ada di timur, especially di pantai timur Sabah, ancamannya masih ada lagi. Sama ada seperti dalam bentuk yang kita dengar kidnap for ransom, penculikan, rompakan di laut, transborder, jenayah rentas sempadan. Walaupun keadaan semasa di pantai timur Sabah adalah terkawal, namun TLDM kekal bersiap siaga berdepan sebarang kemungkinan. Beliau terdahulu merasmikan pembukaan latihan eksersis Operasi Laut Timur Siri 1 bagi tahun ini di Markas Pemerintahan Armada Timur TLDM Teluk Sepanggar, Kota Kinabalu. Penduduk di Sandakan Sabah terus terbeban kerana terpaksa membeli air mineral sebagai sumber air minuman dan kegunaan masakan setiap hari. Ia susulan masalah pencemaran sumber air menyebabkan bekalan air paip terlalu masin dan keruh yang masih berlalutan sejak 3 bulan lalu. Awal Januari lalu, Buletin Utama melaporkan isu penyusupan air laut ke empangan yang membekal air mentah kepada loji rawatan air Segaliut yang dipercayai berpunca dari aktiviti keluar masuk nelayan di pintu empangan. Laporan polis juga telah dibuat, pintu sungai rosak dan kabel dicuri di Sungai Segaliut. Pada 7 Mac, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Shah Helmi Yahya mahukan Jabatan Air Sabah menyelesaikan isu itu dalam masa sebulan, namun setakat ini air paip masih terlalu masin. Penduduk terpaksa berbelanja lebih untuk membeli penapis air tambahan, namun hasilnya mengecewakan. Selepas bulan 12, kami sudah merasai air ni seolah-olah macam masin, bukan seolah-olah lagi, memang sudah masin lagi air ni. Anda boleh lihat sendiri bagaimana air ini yang datang daripada paip
Oleh sebab air yang kami minum rasa masin, kami terpaksa menambah filter. Itulah kita ada filter air, tapi kita masih juga perlu membeli air mineral yang sudah ditapis. Apalah gunanya ada filter air kan? So, filter air tu buat apa? Itulah persoalannya sekarang ni. Susulan masalah itu, penduduk berbaris panjang apabila pejabat Adun Tanjung Papat mengambil inisiatif pemberian 5,000 karton air mineral secara percuma sejak kemarin. Ada juga orang alergik air, ada juga yang sakit perut minum air. Itulah kami tidak minum air yang air pipe ini, beli air yang mineral saja. Waktu begini ini memang banyak warga Sandakan minum air mineral lah. Sebab kualiti air tidak seberapa memuaskan. Ada air pipe dia agak masin. Selalulah kami waktu-waktu begini ni selepas hujan selalulah macam menghadapi keracunan. Jabatan Air Sandakan sebelum ini telah membuat laporan polis selepas mendapati pintu sungai rosak dan kabel dicuri di Sungai Segaliut selain menunggu alat ganti dari luar negara. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menjalinkan kerjasama strategik bersama Institut Pengajian Tinggi Awam bagi memperkukuh kajian dan intipati warisan negara. Kerjasama menerusi Jabatan Warisan Negara itu penting kerana IPTA mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Kita mesti mengambil ini sebagai satu langkah yang cukup positif dan signifikan. Kerana sememangnya kita perlukan kerjasama di antara pihak MOTEK dan juga IPTA awam kerana mereka mempunyai kepakaran dan juga mempunyai ilmu yang luas. Itu sebabnya ini adalah satu permulaan yang cukup baik supaya masa yang diambil kali ini benar-benar dapat diterjemahkan kepada setiap bentuk tindakan yang kita mahukan. Beliau terdahulu menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Jabatan Warisan Negara dan 11 Universiti Awam di Putrajaya. Antaranya IPTA yang terlibat adalah Universiti Melaya UM, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Putra Malaysia UPM. Kementerian Komunikasi dan Digital dalam usaha memastikan urusan permohonan bagi penggambaran filem dan persembahan artis luar negara lebih mudah menerusi kaedah pendigitalan. Menterinya Fahmi Fazil berkata kerjasama dengan Unit Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara PUSPAL akan diperkukuh bagi merancangkan lagi industri seni persembahan di negara ini. Garis panduan PUSPAL sedia ada masih terpakai namun ia akan dipinda atau ditambah baik mengikut kesesuaian bagi memudah cara semua pemain industri terlibat. Sektor seni dan hiburan dilihat mampu menjana ekonomi negara dengan kehadiran pelancong luar yang hadir ke Malaysia untuk terlibat dalam acara yang dianjurkan. Ini semestinya memberi satu pekali ataupun multiplier kepada ekonomi setempat. Mereka yang datang untuk tonton konsert dan sebagainya, hadir untuk event acara, mereka perlukan pengangkutan, mereka perlu melalui airport, mereka perlu membeli makanan dan ada yang mungkin nak pergi membeli belah. Jadi ada kesan sampingan selain daripada konsert ataupun acara itu sendiri. Kita teliti dan garis panduan yang sedia ada ini akan terpakai. Sekiranya ada apa-apa isu, kita ambil maklum dan bila tiba masa nanti, mungkin satu ketika yang lain, sekiranya perlu dipinda ataupun ditambah baik garis panduan, kita akan buat pada waktu itu. Beliau terdahulu menghadiri majlis sesi dialog awam PUSPAL bersama penggiat industri seni persembahan di Ibu Negara. Dalam sesi yang dihadiri lebih 200 penggiat seni ini, pelbagai persoalan dilontar antaranya membabitkan proses penelitian permohonan PUSPAL yang didakwa lewat memberi kelulusan selain cukai hiburan yang dikenakan kepada mereka dilihat membebankan. Justru bagi memudahkan urusan permohonan sekaligus merancangkan lagi industri seni persembahan, PUSPAL sedang dalam proses pendigitalan dan operasi secara end-to-end. Protes memuncak di Perancis. Teruskan bersama Buletin Pagi. Sungai tercemar, menjejaskan pembiakan kerang. Penyebaran air ini hitam macam air longkang. Dipenuhi sampah sarap, sekaligus menjejaskan hasil pendapatan nelayan. Punca dia tu daripada pencemaran. Bila air kotor, benih-benih kerang yang tumbuh semula jadi tu, pupus, mati. Ikuti laporannya dalam Aduan Rakyat
Sabtu ini di Buletin Utama TV3. Kita ke laporan luar negara. Polis melepaskan gas pemedih mata dan meriam air ketika protes memuncak di Paris selepas kerajaan Perancis menolak rang undang-undang pencen yang tidak popular di Dewan Negara semalam. Langkah itu akan memastikan rang undang-undang menaikkan umur persaraan sebanyak 62 kepada 64 diterima pakai selepas protes berminggu-minggu dan perbahasan yang tidak menentu. Perdana Menteri Perancis Elizabeth Borne menggunakan prosedur khas untuk menolak rang undang-undang itu tanpa undian. Ketika bercakap berhubung perkara itu, protes terus memuncak melibatkan kira-kira 7,000 orang. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata dalam usaha untuk menyuraikan orang ramai selepas ada dalam kalangan mereka bertindak membaling batu. Protes sudah berlaku di beberapa bandar Perancis lain termasuk Marseille dan Nantes. Sementara itu, ratusan ribu pekerja melancarkan mogok di seluruh United Kingdom selepas Ketua Perbendaharaan Jeremy Hunt mengumumkan belanjawan musim bunga. Peserta terdiri kaki tangan kerajaan, guru, pemandu kereta api dan doktor muda. Tunjuk perasaan disifatkan yang terbesar pernah dilancarkan sejak gelombang tindakan industri bermula tahun lalu. Tindakan itu membantah pembentangan bajet kerajaan yang memperuntukkan tambahan £5 bilion untuk perbelanjaan pertahanan yang dianggap tiada keperluan buat masa ini. Peruntukan juga menumpu peningkatan pembiayaan penjagaan kanak-kanak dan bantuan tabung persaraan dalam tempoh 2 tahun akan datang. Golongan guru yang hadir menuntut kenaikan gaji untuk sektor pendidikan. Langkah Han dan Perdana Menteri Rishi Sunak cuba mengekalkan gaji sektor awam sebelum ini mencetus ketidakpuasan hati kumpulan terbabit. Namun, kedua-dua pentadbir itu berpendapat kenaikan gaji yang besar hanya akan mendorong inflasi lebih buruk. The Takaful industry. What are the key drivers of growth? Also, what challenges are Takaful operators expecting to face in 2023? I'm Anita Wu. And I'm Nur Azman Zainal of Takaful Malaysia. Join us on Money Matters. This Saturday, 5 p.m. only on TV3. Kita ke laporan sukan. Pemain perseorangan negara Ng Ziyong cetus kejutan sensasi di bumi Birmingham apabila dia menyingkirkan pilihan utama yang juga pemain nombor 1 dunia, Victor Axelsen. Ziyong berjaya menyerap segala tekanan yang diberikan Axelsen sebelum menang menerusi permainan set 3 set. Ini merupakan kejayaan cukup bermakna dalam karier Ziyong dengan lawan dari China, Li Shifeng, menanti di peringkat suku akhir. Berdepan Victor Axelsen di pusingan kedua sudah tentu laluan getir menanti perseorangan negara Ng Ziyong. Bagaimanapun, Ziyong yang berjaya menyerap segala tekanan Axelsen turut memenangi set pertama 21-15. Bersambung set kedua, Axelsen bangkit mendominasi, menang dengan keputusan 21-9 mengheret permainan ke set penentuan. Berlangsung cukup sengit, kedua-dua pemain terikat dengan mata 21 pada satu ketika sebelum Ziyong berjaya mendapatkan mata berharga. Dan kesilapan Axelsen ketika membuat pukulan menyaksikan Ziyong melonjak gembira meraihkan kejayaan terbesar dalam kariernya. Dia akan bertemu jago China Li Shifeng di peringkat suku akhir nanti. Sementara itu, kejayaan Ziyong bagai pencetus semangat buat pemain perseorangan utama negara Li Zijia yang turut mengesahkan tempat ke suku akhir. Berdepan pemain Jepun Kenta Nishimoto, Zijia tampil dengan aksi yang lebih meyakinkan apabila dia memenangi set pertama dengan keputusan 21-15. Set kedua, Nishimoto cuba memberikan cabaran, namun kawal kemas Zijia menyaksikan dia terus mendominasi permainan sebelum melengkapkan aksi dengan kemenangan 21-10. Peringkat suku akhir hari ini, Zijia bakal bertemu dengan seorang lagi jago Jepun, Kodai Naraoka, bagi perebutan tempat ke separuh akhir. Harapan untuk menyaksikan gandingan On Yusin dan Teo Yi meneruskan cabaran di suku akhir tidak kesampaian. Mereka yang berdepan gandingan ranking ke-12 dari Indonesia, Bagas Maulana dan Muhammad Syahibul Fikri, terpaksa akur dengan kekalahan straight set. Sengit sebelum melepaskan aksi set pertama dengan kekalahan 18-21, cubaan Yusin Yi untuk bangkit pada set berikutnya tidak menjadi. Pihak lawan melengkapkan kemenangan dengan keputusan 21-18, menamatkan aksi yang berlangsung selama 44 minit. Cabaran gandingan campuran Tan Kian Meng dan Lai Peijing turut berakhir di pusingan kedua selepas mereka tewas kepada pasangan Jepun Yuki
Yuki Kaneko dan Misaki Matsutomo. Tewas 12-21 pada set pembukaan, Kian Meng Beijing menjadi bangkit pada set kedua menerusi kemenangan 21-11. Bagaimanapun, pertarungan sengit pada set penentuan menyaksikan mereka terpaksa akur, tewas dengan keputusan 19-21 dan terlepas tiket untuk ke suku akhir. Sementara itu, dalam saingan Piala Vivian Mensors, KPT Uniten Tanda mengesahkan tempat ke perlawanan akhir selepas Mara menerusi agregat 3-1 mengatasi Young Tigers. Kemenangan 1-0 yang dilakar pada aksi separuh akhir kedua cukup untuk memastikan tempat buat Uniten. Dan menanti di perlawanan akhir esok, pasukan pilihan yang juga juara Liga Negeri Sembilan. Selepas kemenangan 4-1 yang dicipta pada pertemuan pertama, sudah tentu reputasi Negeri Sembilan cukup besar untuk menjadi calon pasukan di pentas final. Bagaimanapun, cabaran sengit tetap diberikan pasukan wanita Terengganu THLT MSNT kepada juara liga itu. Dan seminit sebaik suku kedua bersambung, kejutan dicipta THLT selepas Nur Faizah Mat Sayuti menjaringkan gol padang. Negeri Sembilan bagaimanapun tidak panik, sebaliknya tampil dengan gerakan lebih kemas pada suku ketiga. Dan minit ke-34 kedudukan kembali seimbang dengan Nur Amirah Syakirah Zulkifli ceria menyamakan kedudukan. Kedua pasukan terus bersaing sengit selepas itu, namun tiada tambahan jaringan berjaya dilakukan dengan keputusan satu sama kekal sehingga tamat permainan. Bermakna Negeri Sembilan sah meneruskan cabaran di pentas final, Mara menerusi agregat 5-2. Dan kini hanya pasukan KPT Uniten Tanda menjadi lawan terakhir dalam misi Negeri Sembilan untuk melakar kejuaraan treble. Saingan Liga Super kembali bersambung semalam dengan pertemuan Seri Pahang FC menentang Perak FC, antara yang menjadi tumpuan. Pahang garang mengatasi Perak FC dengan kemenangan 3-0. Sementara Negeri Sembilan FC pula ceria merakam kemenangan pertama, tundukkan Terengganu FC 2-1 di laman sendiri. Selepas kejayaan melakar kemenangan pertama ke atas Kuching City FC minggu lalu, Perak FC turut menerima kunjungan Seri Pahang FC di Ipoh. Penguasaan disajikan Pahang sejak dari awal dengan kipas Sharman memecah kebuntuan menerusi gol pada minit ke-13. Perak cuba untuk bangkit selepas itu, namun beberapa percubaan yang dicipta sedikit tersasar. Minit ke-36, Pahang menggandakan jaringan, umpanan Sherman berjaya disudahkan Stefano Brundo untuk kedudukan 2-0. Minit ke-39, Perak semakin tertekan apabila Muhammad Nasrul Amri Kamar Azhar dilayangkan kad merah berikutan kekasaran yang dilakukan ke atas Sergio Aguero. Kelebihan itu dimanfaatkan Pahang untuk menambah gol pada minit ke-74, kali ini hasil sentuhan Zuhair Aizat Nazri. Kedudukan 3-0 kekal sehingga Wilson Penamat menyaksikan skuad kendalian Fandi Ahmad naik satu anak tangga ke kedudukan ke-4 Liga selepas mengumpul 9 mata keseluruhan. Sementara itu di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi, tuan rumah Negeri Sembilan FC ceria merakam kemenangan pertama musim ini selepas mengejutkan Terengganu FC 2-1. Awal permainan pertahanan Negeri Sembilan sudah diuji, cuma percubaan Ridon Krasniki tersasar. Beberapa peluang dicipta Terengganu, namun segalanya menemui jalan buntu. Sebaliknya, Negeri Sembilan terlebih dahulu di depan selepas Levi Madinda memecah kebuntuan pada minit ke-28. Usaha keras Terengganu akhirnya membuahkan hasil selepas Adisa Kraison menyamakan kedudukan sebelum rehat. Ketika penguasaan terus disajikan Terengganu pada babak kedua, kesilapan pertahanan pelawat menyaksikan Negeri Sembilan berjaya menggandakan jaringan, kali ini hasil sentuhan Casagrande pada minit ke-67. Keputusan 2-1 kekal sehingga tamat perlawanan, satu kemenangan yang cukup penting buat skuad kendalian K11 yang kini mengumpul 5 mata di kedudukan ke-7 Liga. Sekian buletin pagi, teruskan menonton TV3. Saya Sabri Abdul Malik. Assalamualaikum dan salam hormat.